Okey budak-budak, untuk sejarah tingkatan 5. Dalam bab yang kelima iaitu pembentukan Malaysia. Okey, dalam bab ini kita akan mengkaji beberapa subtopik. Yang pertama, konsep gagasan Malaysia. Yang kedua, perkembangan idea dan usaha dalam pembentukan Malaysia. Yang ketiga, reaksi tempatan dan reaksi luar tentang pembentukan Malaysia. Yang keempat, langkah pembentukan Malaysia. Yang kelima, perjanjian Julai dan pengisytiharan Malaysia. Dan yang terakhir, konfrontasi dan usaha untuk menangani isu-isu setelah pembentukan Malaysia. Untuk konsep gagasan Malaysia. Okay, idea gagasan Malaysia telah wujud sebelum Perang Dunia yang Kedua, di mana gagasan Malaysia berhasrat untuk menggabungkan bekas tanah jajahan British di Asia Tenggara. Seterusnya, untuk mendapatkan kemerdekaan wilayah alam Melayu yang telah dijajah oleh British, Belanda dan Amerika Syarikat. Okay, namun usaha tersebut gagal dilaksanakan. Selain itu, bagi pihak British juga, beliau telah mengemukakan satu idea untuk penyatuan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara. Tujuannya untuk memudahkan pentadbiran pihak British. Okey, dan yang terakhir, idea gagasan Malaysia telah dicadangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dengan menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei untuk mencapai kemerdekaan dalam satu sistem kerajaan persekutuan. Okey, seterusnya, idea yang telah dikemukakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah mendapat sokongan daripada kerajaan British. Okey, jadi apakah rasional idea gagasan Malaysia ini ditubuhkan? Rasional yang pertama, untuk mengembalikan keselamatan Persekutuan Tanah Melayu dan Sabah Sarawak, di mana negeri-negeri tersebut telah mendapat ancaman daripada komunis yang telah menggugat keselamatan penduduk. Rasional yang kedua, untuk mengembalikan keseimbangan komposisi penduduk. Idea untuk menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura telah mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk antara orang Melayu dan orang Cina. Oleh itu, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah memberi cadangan untuk menggabungkan Sarawak, Sabah dan Brunei untuk menyeimbangkan komposisi antara kaum. Rasional yang ketiga ialah mempercepatkan kemerdekaan, di mana bagi pihak British, sekiranya Persekutuan Tanah Melayu bergabung dengan Sarawak, Sabah dan Brunei, ia akan mewujudkan kestabilan dari segi sosio-ekonomi di negara. Dan rasional yang terakhir ialah pembangunan wilayah. Antara rasional pembentukan Malaysia untuk meningkatkan sektor ekonomi dan membangunkan wilayah-wilayah menjadi lebih maju di bawah kepimpinan sendiri. Selain itu, pembentukan Malaysia dapat meningkatkan taraf hidup pribumi dari pelbagai aspek, contohnya infrastruktur, sosial dan ekonomi yang lebih seimbang. Seterusnya, apakah reaksi penduduk tempatan dan negara jiran terhadap pembentukan Malaysia? Untuk reaksi tempatan, mereka menyambut baik cadangan yang diberikan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj atas dasar kestabilan dan meningkatkan ekonomi, politik dan sosial di bawah pemerintahan sendiri. Untuk di Sarawak pula, terdapat 3 reaksi penduduk tempatan yang berada di Sarawak. Antaranya ialah bagi negeri Sabah pula, antaranya ialah untuk Singapura terdapat sokongan. Kau bacalah. Bagaimana pula dengan reaksi negara jiran? Pada peringkat awal, negara Indonesia tidak menentang pembentukan Malaysia serta mengalu-alukan idea pembentukan Malaysia. Untuk negara Filipina, mereka menentang penubuhan Malaysia kerana Filipina menuntut wilayah Sabah. Walau bagaimanapun, bagi kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, tuntutan ini adalah di bawah urusan kerajaan British. Dan untuk negara jiran yang terakhir iaitu Thailand, mereka memberi reaksi yang positif dan menerima idea pembentukan Malaysia. Dan mereka menganggap bahawa pembentukan Malaysia dapat memperkuat
usaha ke arah keamanan di rantau Asia.